Teringat bila sebut zakat ni kisah sepupu Nabi Musa. Siapa sepupu Nabi Musa? Siapa sepupu Nabi Musa? Sepupu Nabi Musa ni orang sesat. Dia antara follower tegar Nabi Musa. Nabi Musa gimana dia ikut macam. Tapi so perangai bagus dia. Dia sesak setara mana, dia miskin setara mana. Kalau orang minta dia bui. Kalau orang minta dia sedekah. Kalau orang minta dia derma. Dia sendiri miskin. Last kali satu hari dia pergi kat Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, mu tolong doa kepada Tuhan supaya aku jadi kaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada tuan pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa yang mewakili masjid ini. Seterusnya mereka yang bertungkus lumus dan bekerja sama dalam menjayakan program kita pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlimpah dan pahala yang berganda, mudah-mudahan di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam suratul Maidah, surah yang kelima di dalam Al-Quran, merujuk ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة
وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Suratul Maidah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat perjanjian dengan Bani Israel, dan Allah telah mengangkat serta melantik daripada mereka dengan sejumlah 12 orang pemimpin ataupun 12 orang nakib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku senantiasa beserta dengan kamu selama mana kamu masih mendirikan salat, kamu masih menunaikan zakat, dan kamu beriman dengan rasul-rasulku dan senantiasa menolong perjuangan mereka, dan kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya kami akan mengangkat dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang sifat syurga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka barang siapa di antara kamu yang kufur, yang ingkar selepas daripada itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat, dia telah terseleweng daripada jalan yang benar. Baik, ini adalah merupakan suatu penjelasan dan keterangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah di dalam ayat yang sebelumnya kita baca tadi ialah ayat yang ke-12. Pada ayat sebelumnya bermula daripada ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia-manusia yang beriman, golongan-golongan mukmin, agar mereka senantiasa mengingat dan menunaikan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diambil daripadanya dari sisi mereka di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Allah memerintahkan kepada mereka agar senantiasa mempertahankan perkara yang hak, menegakkan perkara yang benar, dan berpesan kepada mereka agar sentiasa berlaku adil walaupun kepada diri sendiri dan kepada manusia yang lain, dan berpesan berlaku adil walaupun kepada manusia ataupun golongan yang mereka benci, kerana perbuatan adil itu adalah sebaik-baik jalan yang mendekatkan diri mereka kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada mereka bentuk-bentuk kurniaan dan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, sama ada nikmat-nikmat yang berbentuk zahir mahupun nikmat-nikmat yang berbentuk batin, serta Allah memberikan kepada mereka jalan petunjuk supaya senantiasa mereka berada di atas yang hak, di atas yang benar, serta senantiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya Allah memberikan penjelasan kedudukan manusia-manusia yang beriman di akhirat kelak dan kedudukan manusia-manusia yang ingkar
manusia-manusia yang kufur kepada Allah juga di akhirat kelak. Dan selepas daripada itu kita membaca ayat yang ke-12. Ini adalah merupakan bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang beriman, bukan setakat sahabat-sahabat yang hidup pada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi petunjuk tersebut kita bawa sampai ke zaman kita untuk dijadikan sebagai bentuk peringatan dan pegangan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan gambaran sebagai bentuk peringatan kembali bahawa sebelum daripada perjanjian dengan manusia-manusia yang beriman atas lisan Nabi tadi, sebelum daripada tu awal lagi Allah dah pernah buat perjanjian dengan dua kaum. Allah dah buat dua perjanjian dengan dua golongan yang di dalam Al-Quran selalu disebut dengan terma Ahlul Kitab, yakni golongan-golongan Yahudi dan golongan-golongan Nasrani. Ini memaknakan kepada kita bahawa golongan Yahudi dan golongan Nasrani lebih awal mendahului kita umat Islam dalam melakukan perjanjian, melakukan bai'ah untuk taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya penjelasan daripada Allah bahawa kedua-dua golongan ini telah melanggar janji mereka. Kedua-dua golongan ini telah mengingkari bai'ah dan janji setia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang beriman ketika hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak suruh kita ingat balik, tazkirah balik, kita panggil tajdid balik peringatan ini supaya tidak melakukan benda yang sama seperti dua golongan sebelum ni. Janji tapi langgar, janji tapi mungkir, janji tapi mengkhianati perjanjian tersebut. Kalau kita hari ini juga mengkhianati, melanggar janji dengan Allah, bermakna kita juga telah melakukan benda dan perkara yang sama. Dengan kata lain, mengulangi kembali apa yang telah Yahudi dan Nasrani lakukan pada suatu ketika dahulu. Baik, Allah memulakan ayat ini dengan firman-Nya, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil, dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Maksud perjanjian di sini ialah janji untuk taat, janji untuk ikut, janji untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan rasul-rasul yang diutusnya, keterkaitan dengan kitab-kitab yang diturunkan olehnya. Perjanjian sebelum ini supaya mereka menyembah Allah, beribadah hanya semata-mata kerana Allah tanpa mensyirikkannya, tanpa menduakan dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut beriman kepada para nabi dan rasul, tidak ada pengecualian bagi mereka untuk memilih-milih nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana atas nama nabi sekalipun, atas nama rasul sekalipun, mereka adalah manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah. Tidak ada langsung berhaknya atas kita untuk memilih-milih, menentu-nentu, suka kepada nabi dan rasul tertentu dan kita tak suka kepada nabi dan rasul tertentu. Tak boleh demikian. Manakala berkaitan dengan kitab,
Mereka menjadikan kitab itu sebagai bentuk perundangan, sebagai bentuk syariat dan manual kehidupan dalam kehidupan beragama mereka. Dengan kata lain, sumber daripada kitab tersebut mereka kena ikut, mereka kena taat, mereka kena amal, mereka kena praktikkan semua hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, tanpa memilih-milih mana yang rasa seronok dan selesa di sisi mereka, tanpa membuang perkara-perkara yang dianggap ibadah yang berat dan menyusahkan mereka. Itu perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ketika dahulu. Wa ba'asna minhum 12 naqibah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahawa dia telah melantik, dia telah mengangkat daripada Bani Israel ini sejumlah 12 orang nakib, 12 orang pemimpin. Mungkin perkataan nakib ini agak asing, agak janggal, tapi bagi mereka yang dulu-dulu zaman muda ni sudah terlibat dengan apa yang kita namakan sebagai usrah. Jadi terma ataupun istilah nakib ni dia tak jadi pelik, dia tak jadi janggal. Dulu kita ada usrah, ketua pimpinan yang bawa kita tu kita panggil nakib. Tapi nakib yang dimaksudkan dalam ayat ni satu level dan kedudukan yang begitu tinggi. Kerana level dan nakib ni adalah kedudukan di bawah para nabi dan rasul. Jadi apakah sebenar yang dimaksudkan dengan nakib dalam ayat ini? Sebagai contoh, nakib yang dimaksudkan adalah pemimpin yang dilantik, yang mana mereka perlu meraihkan dan memberitakan kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinan dia supaya kekal untuk taat, kekal untuk setia, kekal untuk berbaiat terhadap janji-janji mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tetap melaksanakan segala perintahnya dan tetap meninggalkan segala bentuk-bentuk cegahan dan larangannya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, kalau kita boleh tengok dan kita boleh rujuk, tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi di dalam tafsir tersebut Imam Ibnu Katsir memberitakan bahawa sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kita kenali sebagai Ibnu Abbas, telah menceritakan daripada Muhammad bin Ishaq dan selain daripadanya yang bukan hanya seorang daripada kalangan-kalangan Ahlul Kitab yang pernah masuk dalam agama Islam. Mereka menceritakan bahawa 12 nakib yang dimaksudkan adalah merujuk ketika zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika mana pada waktu itu Nabi Musa melantik 12 orang pemimpin, Nabi Musa melantik 12 orang nakib ketika diperintahkan Allah untuk perang dan masuk ke dalam bumi yang dijanjikan, Ardhum Muqaddasah. Itu adalah bumi Kan'an, bumi Palestin yang kita kenal sekarang. Itulah yang disebut the promised land ataupun the holy land di sisi orang-orang Bani Israel. Itu bumi yang dijanjikan kepada mereka. Itu adalah bumi lama yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh nenek moyang mereka dahulu. Disitulah bumi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Disitulah bumi Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Disitulah bumi Nabi Yaqub alaihi salam. Disitulah bumi anaknya Yaqub, Nabi Yusuf alaihi salam.
Sebelum Nabi Yusuf dikhianati oleh saudaranya sendiri, dia dijual dan kemudian sampai ke negara Mesir. Kemudian secara ringkas berhijrahlah keturunan-keturunan Bani Israel ke tempat yang sama, duduk di negeri Mesir. Sehingga tempoh suatu masa zuriat mereka makin berkembang, keturunan mereka makin membiak, dan mereka mendapat kedudukan yang istimewa di bumi Mesir. Sehinggalah tempoh berjalan dalam satu waktu yang lama, sampailah ke zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka tidak lagi mendapat keistimewaan yang sama sebagaimana mereka pernah rasa dan kecapi di zaman Nabi Allah Yusuf dulu. Pada zaman pemerintahan Fir'aun zaman Nabi Musa, Bani Israel dianggap sebagai level yang ke bawah, low class, the second class. Banyak dijadikan sebagai hamba-hamba. Jadi zaman ini adalah zaman penderitaan Bani Israel. Mereka dianiaya, mereka dikhianati, mereka dizalimi di bawah pemerintahan Fir'aun. Dan kemudian Allah telah mengangkat Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul serta pemimpin bagi mereka, dengan tujuan nak mengeluarkan mereka dari bentuk kezaliman dan penindasan ni. Lalu selepas peristiwa pengejaran Fir'aun, maka Allah telah melemaskan dan menghanyutkan Fir'aun dan bala tentera dia dalam isu pembelahan Laut Merah. Jadi setelah diselamatkan oleh Allah, mereka tiba di semenanjung Sinai. Di sinilah mereka melalui suka duka perjalanan menuju kepada bumi yang dijanjikan. Sampai di persempadanan bumi Kanaan. Di situlah mereka mendapati bahawa penduduk-penduduk yang berada dalam bumi Kanaan itu adalah penduduk-penduduk yang gagah perkasa. Badan-badan susuk tubuh mereka adalah besar-besar. Yang inilah yang menyebabkan mereka jadi kecut, mereka jadi penakut, mereka jadi pengecut, tak berani nak masuk berperang dan berlawan dengan penduduk yang dah ada di bumi Kanaan. Sedangkan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu secara ringkas. Jadi akibat keengganan inilah Nabi Allah Musa telah melantik 12 orang nakib, 12 orang pemimpin, supaya setiap pemimpin ini kembali mengingatkan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk buat penakut macam ni, jangan duk buat kecut macam ni. Kita dah ambil perjanjian dengan Allah. Apa yang Allah perintah kita kena tunai, apa yang Allah larang kita kena tinggal. Sekarang sampai dah salah satu perintah Allah, kita sampai di sini kita kena berperang dengan penduduk di sana. Jadi ini perintah Allah, dan Allah dah janjikan kalau mereka menyanggupi peperangan ni, mereka akan mendapat kemenangan. Di mana lagi tuan-tuan kita akan dapat jaminan kemenangan daripada Allah? Kalau hari ini sebagai contoh, kita berperang atas nama tentera Islam lawan tentera kafir, atas nama negara tentera Malaysia lawan tentera negara sekian-sekian, kita tak ada jaminan kemenangan. Walaupun mungkin atas coretan kertas, atas fakta yang ada, jumlah kita mungkin lebih besar daripada pihak tentera lawan. Kelengkapan senjata kita jauh lagi canggih daripada tentera lawan. Kalau masuk betul-betul dalam peperangan, ya, gazet atas kertas kita akan menang mudah. Tapi ada jaminan tak boleh menang sungguh? Belum tentu lagi. Dengan tentera yang ramai belum tentu perang sungguh kita boleh menang. Dengan senjata yang canggih, teknologi yang canggih, perang secara real belum tentu kita boleh menang. Jadi hak ni nak minta kamu perang, Allah dah bagi jaminan siap-siap kemenangan pada kamu. Tu pun takut lagi, tu pun pengecut lagi, tu pun baca lagi. Itulah sifat yang ditunjukkan oleh Bani Israel bila berhadapan dengan perintah daripada Allah. Untuk faham isu ni, kita kena kembali kepada sejarah asal.
Sejarah asal bagaimana terbitnya terma Bani Israel dan Israel itu sendiri. Bila sebut Israel, Al-Quran selalu menyebutkan Israel ini adalah nama lain bagi nama Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dengan kata lain, Nabi Yaqub is Israel, Israel is Yaqub. Hatu hak betul, hatu hak sebenar. Baik, bila sebut terma Bani Israel, anak-anak Israel, dia merujuk kepada anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam dan segala keturunannya. Jadi Nabi Yaqub ni dia ada 12 orang anak, jadi ada 12 Bani Israel. Anak Nabi Yaqub ni terdiri daripada hasil perkahwinannya dengan 4 orang isteri, 4 orang zaujah, 4 wife. Jadi dari isteri yang pertama Nabi Yaqub alaihi salam diberi nama Leah ataupun ada disebut dengan Layah. Daripada isteri pertama ni dapat 6 orang anak lelaki. Pertama Raubin, yang kedua Syam'un, yang ketiga Levi, yang keempat Yahuza, yang kelima Izakar atau disebut Yasakhir, yang keenam Zebulun. Jadi isteri yang pertama ada 6 orang anak lelaki. Manakala isteri yang kedua diberi nama Rahil. Rahil ni ialah adik kepada isteri yang pertama. Jadi jangan buat pelik, jangan buat terkejut. Boleh tak kahwin sekaligus adik-beradik, kakak dengan adik dalam syariat terdahulu? Yes. Dalam syariat terdahulu masih membenarkan perkahwinan serentak antara kakak dengan adik sekaligus. Tapi jangan buat perangai bawa benda tu pada zaman kita. Kebetulan kita nak pergi meminang, awet kita ke, gawe kita ke, kerja sekali, pergi nak meminang kakak. Tiba-tiba siapa rumah tu adik comel juga. Tu ayat kaya pakcik ke dua-dua selalulah. Hamba kenal dua-dua. Jangan buat perangai gitu. Tak boleh dua-dua kita nak kumpul kecuali berlaku salah satu dari dua benda. Maksudnya kita nikah dulu dengan kakak dia. Kalau cerai dengan kakak baru boleh nikah dengan adik. Selagi kita nikah dulu dengan kakak, kalau mati kakak baru boleh nikah dengan adik. Nak kumpul sekali tu tak boleh dalam syariat kita. Jadi isteri nombor 2 yang bernama Rahil ni tubiklah 2 orang anak. Yang pertama ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi Rahil ni ibu kepada Nabi Yusuf dan adik dia seorang lagi yang bernama Bunyamin. Jadi takdir Allah, Rahil ni mati muda. Selepas melahirkan adik Nabi Yusuf, Bunyamin tu, duk tak berapa lama beliau meninggal dunia. Manakala dari isteri yang ketiga, Zalfah, melahirkan 2 anak lelaki iaitu Jad dan Ashir. Dan isteri yang terakhir dan keempat, Balhah, melahirkan 2 lagi anak lelaki, Dan dan Naftali. Jadi 6, 2, 2, 2. Inilah disebut 12 Bani Israel. Ustaz, ramai-ramai anak Nabi Yaqub ni tak ada seorang rambut kotin no. Ada seorang je. Anak daripada isteri pertama, adik-beradik jantan ada ni sana, dia ada seorang tina beri nama dia. Seorang tu ya. Baik, inilah yang disebut 12 Bani Israel. Tapi adakah 12 Bani Israel anak Nabi Yaqub tu merujuk kepada 12 orang nakik? Tak. Tapi dia adalah 12 nakik ni keturunan 12 Bani Israel tadi. Berapa? Sebab 12 Bani Israel hak hamba sebut sebutir-sebutir saat ni zaman permulaan anak kepada Nabi Yaqub. Sedangkan hak melantik 12 nakik ni zaman Nabi Musa, jauh lagi depan. Kena lalu Nabi Yaqub, kena lalu Nabi Yusuf dulu, baru mari Nabi Musa, baru mari Nabi Harun. Hak kita nak cerita ni zaman Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam.
Tapi keturunan tu mari mana? 12 nakib saat ni. Mari keturunan 12 nama paling awal saat ni. Jadi atas dasar itulah Imam Muhammad bin Ishaq, pakar sejarah ni, dia telah membawakan sejumlah 12 nama yang telah dilantik oleh Nabi Musa, dan 12 nama ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ni. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Tetapi bagi aku ni bukan bawa kecek depan, aku ni Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia lah. Mengikut pendapat aku, bila aku membuka, membelik dan mengkaji kitab yang keempat daripada kitab Taurat, maka aku dapati sejumlah 12 nama mengikut keturunan dan kaum kelompok mereka masing-masing, tidak sama dengan apa yang dikemukakan oleh riwayat Muhammad bin Ishaq sebelum ni. Jadi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tu, tuan-tuan boleh lihat dua-dua. Hak riwayat Muhammad Ishaq bawa 12 orang pun ada, hak Imam Ibnu Katsir ambil sendiri daripada kitab yang keempat, kitab Taurat pun ada. Ia memang mempunyai nama yang berbeza. Tetapi bagi diri saya ni depan sungguh lah ni, lebih prefer, lebih cenderung untuk ambil apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Masuk isyarat kata. Lepas tu kira habis dah kan? Go on. Ambil hak Imam Ibnu Katsir saat ni. Jadi 12 tu disebutkan satu persatu. Contoh, keluarga pertama tadi disebut keluarga Raubin. Keluarga Raubin hak asal, tapi zaman Nabi Musa ni masih keluarga yang sama. Jadi pemimpin ataupun nakib yang dilantik dari keluarga Raubin bernama As-Sawni bin Sadun. As-Sawni bin Sadun pertama. Manakala keluarga yang kedua selepas keluarga Raubin, keluarga apa dia? Syam'un. Syam'un telah melantik pemimpin ataupun nakib yang bernama Syamwal bin Surshaki. Syamwal bin Surshaki. Manakala kelompok yang ketiga patut kelompok Lewi. Tapi kenapa tidak ada nakib dari kelompok Lewi? Kerana Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun tu dah memang dari keturunan Bani Levi. Musa bin Imran, Harun bin Imran tu dah memang Bani Levi, Nabi dan Rasul dah. Jadi kelompok yang ketiga terus dilantik kelompok Yahuza. Pemimpin dan nakib mereka ialah Yahshun bin Amyazab. Yahshun bin Amyazab. Kemudian kelompok yang keempat disebut kelompok Yasakhir ataupun Izakar tadi, bernama Sal bin Sha'un. Shal bin Sha'un. Manakala kelompok Zebulun, nakib dan pemimpin mereka bernama Al-Yab bin Haluk. Al-Yab bin Haluk. Kemudian keluarga Nabi Yusuf, perlu ingat, Nabi Yusuf ni dia ada dua anak. Pertama anak dia bernama Yufraim, yang kedua anak dia bernama Manasseh. Jadi dua-dua ni ada kelompok masing-masing. Dari keluarga Yufraim, nama pemimpin dan nakib mereka ialah Mansha bin Amanhud. Mansha bin Amanhud. Daripada kelompok yang kedua Manasseh, nama pemimpin mereka ialah Hamlayail bin Yarsun. Hamlayail bin Yarsun. Kelompok seterusnya ialah kelompok adik dia, kelompok Bunyamin. Nakib dan pemimpin mereka ialah Abyadan bin Jad'un. Abyadan bin Jad'un. Manakala kelompok Jad, nama pemimpin mereka As-Saif bin Da'awayil. As-Saif bin Da'awayil. Kelompok Ashir, ada nakib dan pemimpin mereka yang bernama Nahalil bin Ajran. Nahalil bin Ajran. Manakala kelompok Dan, pemimpin dan nakib mereka bernama Ju'aizar bin Amyasizi. Ju'aizar bin Amyasizi. Dan yang terakhir kelompok Naftali. Nakib dan pemimpin mereka ialah A'jab
bin Amyanan. A'jab bin Amyanan. Inilah 12 jumlah pemimpin dan nakib yang dilantik ketika zaman Nabi Musa mengikut versi siapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi tujuan pemimpin ni nak bagi peneguhan kepada apa? Kepada bai'ah, perjanjian taat setia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana rasa penakut, pengecut, bacul nak perang tadi, pemimpin inilah yang mengingatkan kembali. Tetapi Bani Israel tetaplah Bani Israel. Mereka tetap ingkar dan tak mau masuk berperang dengan penduduk bumi Kanaan. Bahkan mereka mengeluarkan perkataan yang bacul, perkataan yang celupar, bukan saja terhadap Allah tetapi terhadap Nabi mereka sendiri, Musa alaihi salam. Yang ni Allah rakamkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa. Kalau kamu nak perang sangat, pilah perang sendiri. Anta wa rabbuka, ajaklah Tuhanmu sekali pi perang. Baca tak baca perkataan ni? Dah nak perang sangat, Tuhan kamu yang perintahkan perang, hampi sendirilah Musa pi perang. Ajak Tuhan kamu sekali pi perang. Inna hahuna qa'idun, kami tetap tunggu di sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami cabut lari. Ni perkataan yang bacul. Akibat daripada ingkar dan tak mau berperang, maka apa bentuk hukuman Allah pada Bani Israel? Allah telah sesatkan mereka di Sahara Tih, di padang pasir Sahara tu selama hampir 40 tahun. Bukan main-main tuan-tuan. Dia duduk di padang pasir tu, nak pi kok tu tak kena, pi kok ni tak kena, pi kok ni tak kena, duk berlega-lega dalam tu je kelompok mereka. Bentuk hukuman hampir 40 tahun. Jadi bila makan masa 40 tahun ni, generasi-generasi awal ni banyak dah meninggal dunia. Nabi Harun lebih awal wafat, kemudian Nabi Musa wafat. Nabi Musa tuan-tuan tahulah, kubur dia adalah sejauh lontaran batu dengan sempadan bumi yang dijanjikan. Baca dalam hadis-hadis sahih bagaimana kisah kewafatan Nabi Allah Musa dan pemberitahuan Rasulullah kepada sahabat tentang tempat bumi yang berwarna merah, tanah yang berwarna merah, tempat wafatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik, kita tinggalkan benda tu dulu sekejap. Yang pentingnya kita dah faham siapa 12 nakib yang dimaksudkan. Dalam sejarah Bani Israel juga, mereka ada satu lagi sinonim dengan angka 12 ni. Yang sinonim dengan angka 12 ialah 12 para hakim mereka. Dalam sejarah mereka pernah ada 12 para hakim. Ni adalah selepas zaman kewafatan Nabi Allah Yusha alaihi salam. Tuan-tuan tahu Nabi Yusha kan? Tahu Nabi Yusha? Nabi Yusha ni dalam surah Al-Kahfi dalam plot yang ketiga. Kisah Nabi Musa nak bermusafir, nak pi berguru, berilmu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ada seorang yang dimaksudkan dalam ayat tu sebagai peneman Nabi Musa. Tu yang bawa kerajang, yang bawa bakul berisi ikan. Sebagai hin, sebagai clue, sebagai tanda, itulah tempat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Itulah Nabi Allah Yusha. Nabi Allah Yusha ni ialah cicit Nabi Yusuf alaihi salam. Yusha bin Nun bin Yufrai bin Yusuf alaihi salam. Jadi keturunan Nabi Yusuf, seorang lagi keturunan Bani Lewi Nabi Musa. Jadi Nabi Yusha ni lah, selepas habisnya tempoh Allah telah menghukum Bani Israel ni, Nabi yang membawa masuk, hak berani berperang adalah Bani Israel, the next generation. Generasi kedua selepas hukuman, itulah yang jadi pengikut Nabi Yusha berperang dengan penduduk di bumi Kanaan. Jadi mereka dapat kemenangan.
Tu pun perangai macam-macam lagi Bani Israel ni. Tuan-tuan bacalah hadis-hadis sahih, banyak kisah-kisah menarik sepanjang peperangan. Contohnya, kalau nak masuk perang, Allah minta kepada Nabi Yusha ni jangan ambil tentera yang nak berperang tu 3 keadaan. Pertama, jangan jadikan tentera mereka yang baru kahwin, baru 2-3 hari kahwin. Hak ni tak payahlah. Yang kedua, hak jenis peron natal. Lepas tu natal dia tu pula ngandung esok lusa dah nak beranak. Jangan juga orang hak jenis ni. Yang ketiga, hak baru buat rumah, pasal dinding atap tak naik lagi, tak sah juga. Tak tahulah hikmah dia buat apa. 3 ni jangan masuk dalam perang. Jadi waktu duk perang tu hari ke apa? Hari Jumaat. Siapa Zuhur, siapa nak masuk waktu asar tu nak menang dah. Seolah-olah gambaran kemenangan itu berada di pihak mana? Di pihak Bani Israel hari Jumaat waktu asar. Jadi bila asar, dia akan pergi ke waktu ke apa? Dia akan pergi ke waktu ngorek. Hak ni lah Nabi Yusha bin Bel. Kita ni nak menang dah, tapi kalau asar ni tak menang lagi, lepas ni ngorek. Kalau lepas ni masuk ngorek, jeng kita. Berapa jeng? Sebab bila masuk ngorek, dia jatuh malam ke apa? Malam Sabtu. Dan kita kena ingat hari Sabtu ni adalah hari Sabat, hari mulianya Bani Israel, hari mulia bagi golongan Yahudi. Hari Sabat ni hari semata-mata untuk beribadah. Kerja pun tak boleh. Ingat kau dulu zaman Nabi Daud kepada penduduk Ilas, jangan pergi cari ikan walaupun hari Sabtu. Tapi Allah nak uji dia hari Sabtu lah ikan timbul banyaknya. Sudah. Kita cari ikan hari lain tak ada mana. Hari Sabtu Allah larang kita kerja, kita cari ikan, cari rezeki tu, hari tu ikan banyak. Jadi ada jenis puak-puak langgar janji ni, pergi juga cari ikan. Memang boleh banyak sungguh. Tapi lepas tu Allah tukar jadi apa? Jadi kera. Kerana langgar perjanjian. Jadi bila jatuh malam tu malam Sabtu, kita tak boleh dah nak cocok orang. Kita tak boleh dah nak timbuk orang. Kita tak boleh nak tikam orang. Tapi orang lah kita boleh ke tak? Boleh lah tu rusing tu. Kita walaupun nak menang, tak menang lagi. Takut masuk ngorek pun tak sudah lagi. Tak sudah pun kita kena berhenti dah. Jadi waktu ni lah Nabi Yusha bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi? Cari hadis tertahannya matahari di tangan Nabi Yusha alaihi salam. Maksudnya Allah buat tu tari tu berhenti jalan. Waktu asar tu duk perang sampai menang baru tari gerak semula. Kalau contoh kita kat pukul 4.30, rasa lama dah perang duk 4.30 lagi. Tak degi. Maksudnya tari tu tak kesong. Moga buat banding ni kita zaman dulu, zaman ni ada jam dulu tak boleh nak tengok jam. Jadi tari tu duk begitu lama dah perang pun tak gerak juga tari. Bila menang tu baru tari gerak semula. Bila menang pula ni ada perbezaan syariat sini. Syariat dulu diharamkan ambil harta ghanimah. Harta rampasan perang tak boleh ambil, diharamkan. Untuk umat Nabi Muhammad, Allah perangai umat Nabi Muhammad diharuskan ambil harta ghanimah. Lepas kita perang, musuh tinggal harta, musuh tinggal barang, kita boleh ambil. Sama ada ghanimah, fight dan sebagainya. Jadi bila haram, nak buat lagu mana harta tu? Rugilah duk saja. Musuh kalah dah, musuh mati dah, musuh lari dah, tapi harta dia tinggal banyak. Kalau haram kita ambil, nak buat kan? Dia kena pakat kupu, perapat peripun, tak setepak. Bila tak setepak, lepas pada tu, dia akan datang satu bentuk yang dipanggil sebagai api suci. Api suci ni dia mari turun daripada langit, dia belaka-belaka, dia keliling benda tu, kemudian dia akak sekali dengan dia. Api tu musing akak raik dengan gitu je. Faham api suci ni? Api suci ni benda yang sama waktu Allah nak terima pengorbanan Habil dengan Qabil dulu. Benda yang sama je. Jadi dulu kan Habil tak satu benda, Qabil tak satu benda. Jadi petunjuk dia hak mana Tuhan terima, api itulah mari pusing-pusing benda tu akak buat naik.
Buat naik kambing, dia gemuk, dia sehat, dia gerik 3 kali A dah. Habis tu awak naik. Tu nama dia ya. Api suci. Jadi duk pusing-pusing harta ghanimah tak naik-naik. Musing saja. Sudah hijau. Berapa ni tak akak naik ni? Nabi Yusuf kata ginilah. Peripun semua pemimpin-pemimpin, anak buah duk belakang pemimpin masing-masing. Sebab aku rasa ada puakmu ni khianat ni. Tusuk barang, tak letak barang. Ada hak tusuk barang ni. Tak letak peripun sini ni. Jadi minta kepada setiap pemimpin tu mari salam dengan aku. Jadi contoh pemimpin Robin salam. Beres. Hak ni pula salam, beres. Hak ni pula salam, beres. Hak ni mari salam, bila salam tu tangan jadi terlekat, tak boleh nak buat. Bila terlekat tu acu ayat betul, mung tusuk gapo. Tusuk gapo. Mari hak ni ada 2 puak tu terlekat. 2 puak ni lah nusuk barangnya. Lepas tu barang hak tusuk tu kalau hamba rasa lah, kalau jumpa kau puak-puak ni depan hamba ni pun boleh tentu tak juga rasa. Antara barang hak tusuknya emas sebesar kepala lembu. Tak berapa, kalau lembu sungguh kita gerbang berapa kilo kepala lembu? Lebih kurang 20. Dekat-dekat 20. Kan kita nilai 20 kilo emas hari ni berapa harga? 3-4 juta jugalah main dengan 20 kilo. Pas kalau jumpa agak-agak nak tak ke? Tu jadi deh. Ni sayang hak lain tu tak apalah, pedang kau gapo kau berah kau gando kau emas ni 20 kilo. Payah nak boleh ni tusuk kan. Alah kau rasa sedap belaka deh. Jumpa kita pun boleh tentu ni tak ni. Jadi itulah ada lagi lah pakaian apa baju perangnya hak buat dia tusuk tu. Lepas tak semula tu baru api tu naik akak. Lepas tu dah menang, Allah janjikan masuklah kok pintu gerbang. Sambil mengucapkan kesyukuran kepada Allah, masuk dalam keadaan tunduk. Maksudnya kita jalan baris ramai-ramai tu, bila nak masuk kok pintu gerbang tu sambil tundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Bui menang dah, tak puas hati gapo lagi, orang suruh jalan sambil tunduk. Dia pergi duduk atas tanah, dia ngesok masuk kok punggur dulu. Dia kata perangai. Dia duduk atas tanah tu, dia tunggih punggur kat dalam kota tu, yang ngesok masuk kat punggur. Kita tak tahu nak ayat apa, pisah nak suruh Tuhan marah kau, pisah nak cabar kau, tak ada kerja kau, mana perangai dia. Menang-menang dah. Suruh masuk dalam kota Tuhan janji, suruh masuk dah. Suruh masuk pun dengan cara molek, minta Allah sambil jalan kat tunduk gitu, bukannya payah. Tapi dia pergi buat hak payah lagi. Dia pergi buat orang nak marah lagi. Boleh baca dari surah Baqarah ni. Kalau kita faham sungguh cerita buat dia. Sakit kepala. Nabi Musa, kira hak backing sekali dah tu. Nabi Musa tu, Nabi Harun tu dia lembut sikit. Tapi kat main puak ni, Nabi Musa tinggal 40 hari naik atas bukit. Kelik turun jadi ke apa? Dia boleh sembah lembu. Mereka tahu lah sembah lembu. Hak Samiri buat tu tak. Kita tak boleh mikir kalau kita lah ni ada orang sembah lembu. Bukan nak kata molek perbuatan tu, tapi padan dah Nabi tinggal kita dekat 1500 tahun kalau nak sesak pun. Tapi hak tu Nabi Musa hidup lagi ke tak? Duk hidup lagi. Nabi Harun duk hidup lagi. Nabi Yusuf duk hidup lagi. Kuat-kuat 3 Nabi hak duk hidup sekali. Jadi lagu tu juga. Pas bukan tinggal jauh. Walaupun Nabi tu hidup sezaman, bukan kata hak ni duk negeri ni, dia duk negeri lain. Baru naik atas gunung 40 hari turun tu jadi gini. Tu kata hak bila sesak ni, dia jalan kesesatan. Baik. Seterusnya bila sebut 12 para hakim ni, zaman 12 para hakim ni ialah zaman terputusnya Nabi dan Rasul. Bani Israel ni antara Nabi paling banyak, Rasul paling banyak Allah utus. Tapi ada dia musim dia tu, tak mari Nabi, tak mari Rasul. Jadi bila terputus Nabi dengan Rasul ni, maka mereka kena buat satu tindakan. Melantik daripada setiap 12 keturunan sani, kena lantik seorang hakim. Hakim ni tujuan dia apa? Hakim ni tujuan nak suruh sumber daripada kitab tadi, tetap kita laksanakan perintah-perintah dia. Kalau ada Nabi, kalau ada Rasul, perlu lagi tak nak lantik 12 hakim ni? Tak perlu lah.
Ada masalah agama, tanya Nabi terus. Ada problem syariat, tanya Rasul terus. Dah Nabi tak mari, Rasul tak mari, nak tanya siapa? Sebab tu minta latih 12 hakim hak layak, hak ada autoriti tentang masalah agama dan syariat. Inilah hakim memutuskan bersumber daripada kitab Taurat dia. Jadi dalam sejarah ni pernah ada 12 orang hakim, sebelah jatah, seorang tina. Antaranya ialah Otnil, Ehud, Samgar, Deborah. Deborah ni tinanya. Kemudian Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simpson. Ini 12 para hakim. Habis dah 12 tentang Bani Israel. 12 Bani Israel, 12 nakik, 12 para hakim. Tapi nak pesan, jangan kita terlupa 12 orang sepupu dia. Kita selalu sebut 12 Bani Israel, kita jangan teringat 12 sepupu Bani Israel. Sepupu Bani Israel siapa? Anak Nabi Ibrahim ke dua. Satu Ishak. Jalur Ishak tu mari 12 Bani Israel. Anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar siapa? Nabi Ismail. Sepupu dia tu. Nabi Ismail pun dalam Taurat disebutkan Ismail ni akan dikurniakan sejumlah anak yang banyak, dan keturunan dia akan membesar dan membiak. Bukan saja 12 Bani Israel, Nabi Ismail pun ada 12 orang anak yang disebut 12 Bani Ismail. Bani Israel vs Bani Ismail, 12 orang anak. Antaranya anak Nabi Ismail ada yang nama Nabats atau disebut Nabayut, ada nama Kidar, ada nama Abdail, ada nama Babsham, ada nama Mashma, ada nama Duma, ada nama Hidat, ada nama Misha, ada Yatur, Yatma, Nafis, Qaidaman. Jadi ni adalah 12 Bani Ismail. Jadi keturunan Nabi Muhammad mari mana? Anak nombor 2, Kidar tu. Selepas Nabat atau Nabayu. Dari Kidar itulah sampainya susu jalur keturunan moyang Nabi Ibrahim, Adnan. Nabi Muhammad Adnan juga. Daripada Nabi Muhammad kita susu sampai Adnan tu. Itulah mari ikut Kidar. 12 Bani Israel. Dan kita juga tak melupakan peristiwa angka 12 ni dengan 2 perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum berlakunya peristiwa hijrah yang sebenar. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada 2 perjanjian besar berlaku dengan penduduk Yasrib. Perjanjian apa? Perjanjian Aqabah yang pertama dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dengan siapa? Dengan pemimpin-pemimpin daripada penduduk Yasrib. Salah satu daripada perjanjian tu Rasulullah telah berbai'ah dengan 12 orang pemimpin mereka. Angka 12 juga. Jadi 12 orang tu, penduduk Yasrib ni dia ada suku. Satu suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Jadi daripada 12 pemimpin yang Nabi bai'ah tu, 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku Khazraj. 3 suku Aus ialah Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rif'ah bin Abdul Munzir. Ada riwayat kata Rif'ah tu diganti dengan Abul Haisan ibnu Tayhan. Tu 3 daripada Aus. Manakala 9 daripada Khazraj ialah ketua pemimpin mereka Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Sa'id bin Rabi', Abdullah bin Rawahah. Ingat Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni syahid dalam perang apa? Ingat tak? Nabi pesan, mula-mula dalam perang ni sahabat ni pegang panji perang. Kalau dia terkorban syahid, sahabat ni pula ambil. Kalau kawan yang kedua terkorban syahid, sahabat ni pula ambil. Kalau yang ketiga terkorban syahid, lantiklah pemimpin mana yang kamu suka dan redai. Ingat tak perang apa tu? Itu adalah perang Mu'tah, menentang Rom. Mu'tah duduk mana lah ni? Mu'tah dalam wilayah negara Jordan sekarang. Peperangan dengan Rom di Syam. Jadi sahabat mula-mula Nabi suruh siapa? Antaranya Ja'far bin Abi Talib.
Kalau Ja'far bin Abi Talib gugur, siapa kena ambil? Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah gugur, Abdullah bin Rawahah ni. Jadi selepas Abdullah bin Rawahah, siapa ambil? Atau pilihlah pemimpin yang mana kamu suka. Maka sahabat-sahabat memilih Khalid bin Al-Walid. Dan selepas tu Islam mendapat kemenangan dalam peperangan di Medan Mu'tah. Cuma nak peringat baliklah sahabat nombor 3 tadi, Abdullah bin Rawahah. Yang keempat, Rafi' bin Malik bin Ajian. Yang kelima, Al-Barra' bin Ma'rur. Yang keenam, Ubadah bin As-Samit. Yang ketujuh, Sa'ad bin Ubadah. Yang ke-8, Abdullah bin Amru bin Haram. Yang ke-9, Muzir bin Umar bin Hunash radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tugas mereka ni apa? Balik semula ke Madinah, balik semula ke Yathrib. Mereka lah pemimpin kepada suku, kabilah dan kaum masing-masing. Mereka dah menerima penjelasan Islam daripada Nabi. Ni kita boleh lihat sebagai bentuk strategi dakwah Nabi. Hak ni lagi berkesan sebabnya Nabi tu panggil pemimpin mereka, beritakan tentang Islam, beritahu tentang Islam, cerita tentang Islam, lebih mudah untuk setiap kaum dan kabilah menerima. Sebab apa? Sebab yang cerita tu orang dia sendiri, orang kampung dia sendiri. Kalau kita kata sini pacu, hamba panggil seorang tu imam pacu ko, pengurusi masjid pacu ko, terang-terang gapo hamba nak ayat, kawan ni tolong kelik terang kepada ahli qaryah, ahli jemaah. Lagi mudah. Kalau hamba sendiri mari, siapa dia ni kecek sedap, kecek besar, belum tentu agak orang nak terima walaupun kita banyak bra. Tapi kalau pengurusi dia sendiri kecek, pengurusi kita sedap sikit nak dengar. Tu email kita sedap sikit nak dengar. Tu email pun tahu hok jenis kecek besar sini siapa dia, hok jenis kedai kopi sini siapa dia. Sebab nak ceramah orang set kedai kopi peti lain, orang hok kecek besar peti lain, orang hok jarang main masjid peti lain, orang hok jenis suka masjid peti lain. Jemaah berkenal pemimpin dia, pemimpin berkenal jemaah dia. Tu lagi berkesan, itulah strategi dakwah Nabi terhadap 12 yang dibai'ah dan dilantik. Dan lagi, Imam Ibn Katsir memperingatkan kepada kita tentang saudara kita yang terkeluar daripada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu siapa? Syiah. Dia cerita jugalah sambil-sambil. Sebab Syiah pun dia ada salah satu firqah Syiah tu dikenali Syiah Imam 12, Syiah Isna Asyariyah, ataupun disebut Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah. Sebab Syiah firqah ni dia menjadikan usul kepercayaan maksumnya iman 12 dia jadi masuk dari rukun iman. Sini hak jadi gelecernya. Kita rukun iman tu ada dah ni, tapi dia tu nak masuk percaya bahawa iman 12 ni maksum, nak masuk dalam rukun iman. Siapa tak percaya iman 12 maksum, kafir dia. Pas kita tak percaya, jadi kafir lah kita di sisi dia. Kita bukan tak percaya kepada iman 12 tu. Iman 12 tu siapa? Anak cucu cicit Nabi belaka tu, keturunan yang mulia. Kita tidak pernah tolak Ahlul Bait. Kita tidak pernah tolak keturunan Nabi, cucu cicit Nabi. Kita tak tolak semua 12 tu orang alim, 12 tu orang soleh, 12 tu orang berilmu. Tapi hak kita tak buatnya, menisbahkan kemaksuman 12 mereka tu tanpa masuk dalam rukun iman. Maksum ke? Hak maksumnya Nabi dan Rasul. Dia imam besar mana pun tak maksum. Cucu Nabi pun, cicit Nabi pun dia tak maksum. Baik, siapa dia imam 12 tu? Nombor 1 kat natu Nabi lah, sepupu Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib, isteri kepada anak Rasulullah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yang kedua siapa? Cucu Nabi, Hasan bin Ali. Yang ketiga Husain bin Ali, Hasan Husain. Bukan kembar tu, adik-beradik je. Hasan dulu, Husain ke dia. Jadi dua-dua ni adalah apa dia? Penghulu pemuda, penghuni syurga, Hasan Husain. Sebab tu waktu kecil dulu Rasulullah suka cium Hasan ni mana? Cium di bibir Hasan waktu kecil. Waktu kecil Rasulullah suka cium di leher Husain.
Jadi ni menunjukkan apa? Kewafatan kedua-duanya adalah tempat Rasulullah cium tu. Rasulullah cium Hasan di bibir tu sebab kewafatan Hasan ni akibat diracun. Manakala kewafatan Husain dipenggal kepalanya dalam peristiwa menyedihkan di medan Karbala. Tu 3. Yang keempat, Ali Zainul Abidin yang disebut sebagai Ali As-Sajjad. Inilah satu-satunya keturunan Rasulullah yang tertinggal saki-baki selepas pembantaian tu. Sebabnya apa? Sebabnya dia jenis tak bulu. Orang lain tu jenis bulu jebeng ke apa, pakak bunuh habis keluarga Nabi. Hak ni Qadi nampak ni tak bulu leweh Qadi, dia ingat kau Qadi. Lepas ni sebenarnya keturunan Nabi lepas tu mari sini. Mari di Ali Zainul Abidin. Yang keempat, yang kelima, ringkas-ringkaslah masa Muhammad Al-Bakir. Yang keenam, Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh, Musa Al-Kazim. Yang ke-8, Ali Ar-Ridha. Yang ke-9, Taqi Al-Jawad. Yang ke-10, Ali Al-Hadi. Yang ke-11, Hasan Askari. Yang ke-12, Imam Al-Mahdi Warsi Syiah lah. Imam Mahdi Warsi dia ikut dia lah, siapa dia pun. Cuma semua ni siapa dia? Keturunan Nabi, cucu cicit Nabi. Kita ayat spot depan tak ni. Kita hormat, kita mulia, kita cinta, kita kasih atas nama dia Ahlul Bait. Dia orang alim, dia orang baik, dia orang soleh, dia orang berilmu. Tapi nak menisbahkan kemaksuman mereka, siapa nak masuk dalam rukun iman itu taklah. Untuk ahli sunnah wal jamaah, cukup dengan ni rukun iman kita ada. Baik. Seterusnya Allah kata apa? Kau boleh berhenti dah. Panjang lagi ayat ni. Baru 2 baris. Kita ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pun tak habis lagi ni, baru 2 sekerat. Sikit lagi dah. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ma'akum. Aku senantiasa bersama dengan kalian, aku senantiasa berserta dengan kalian. Maksud ini ma'akum ni dalam tafsir Ibn Katsir menyebut 3 benda. Pertama, Allah bersama, Allah berserta ni dari sudut pengawasannya, dari sudut penjagaannya, dari sudut pertolongannya. Maksudnya, aku ni duduk sekali dengan puakmu, awasi puakmu, jaga puakmu, tolong puakmu. La in aqamtumus salah, selama mana puak-puakmu ni masih lagi mendirikan solat. Jadi menunjukkan kepada kita perintah syariat solat, perintah syariat semaya ni bukan umat Nabi Muhammad yang memulakannya. Bukan kata sahabat hak mula-mula diperintahkan semaya. Tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad dulu pun Allah sudah memerintahkan dan mensyariatkan solat atas mereka. Ni siapa ni? Zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel. Allah kata aku duduk sekali denganmu, aku pera puakmu, aku jaga puakmu selama mana mu masih mendirikan solat. Maksudnya sudah ada perintah solat. Kalau kita nak tengok bab semaya ni secara ringkas, dalam Quran ni kita boleh ambil secara analisis bentuk-bentuk pensyariatan solat kepada umat-umat dan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Semaya ni Allah sudah syariatkan kepada anak cucu Nabi Adam lagi. Maksudnya ayat tu cerita keturunan hak duduk atas kapal sekali dengan Nabi Nuh. Maksudnya lepas pada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, cucu-cucu hak beriman, hak terselamat atas kapal tu, Allah dah memerintahkan kepada mereka supaya melaksanakan solat. Itu tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 59 bab saat ni. Yang kedua ialah pensyariatan solat pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu ada dalam surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim pun Allah dah perintah semaya. Bahkan dalam surah Baqarah selesai saja Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail mendirikan, membangunkan kembali foundation Kaabah tu, Nabi Ibrahim ke doa,
supaya anak cucu dia tetap mendirikan sembahyang. Maksudnya atas diri dia sendiri Allah suruh sembahyang dah. Lepas tu dalam doa dia tu supaya anak cucu dia kemudian hari pun menjadi orang yang mendirikan solat. Itu Ibrahim 37. Lepas tu solat Nabi Musa. Solat Nabi Musa, Allah perintahkan pada Nabi Musa ni ada dalam surah Yunus ayat 87. Boleh cek. Kemudian Nabi Zakaria pun sembahyang. Nabi Zakaria kan dia ada mihrab dia, dia pun sembahyang, dia pun doa. Antara doa dia ialah minta apa? Minta anak, minta zuriat. Sebab dia ni tua dah. Pas bini pula mandu. Tapi nak royaknya kalau kita kat doktor royak bini mandu tak doa dah bab kau ni dak. Bak nak anak ni kata doanya bini nombor 2. Dah kita tahu dah doktor kata makcik ni lagu mana pun tak boleh nganda dah. Jadi dah tak boleh nganda nak doa minta anak apa lagi. Kita doa minta bini nombor 2 biar bini nombor 2 boleh anak kita. Tapi dia ni walaupun tahu dah mandu dia pun tua tak berhenti doa. Sapalah sekali Allah mengurniakan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya tu anak Nabi Zakaria. Itu dalam surah Ali Imran ayat 39. Solat Nabi Zakaria. Kemudian solat Nabi Isa ada dalam surah Maryam ayat 31. Wa awsani bis salat tu. Maksudnya tu adalah pensyariatan sembahyang kepada anak cucu Nabi Adam dan beberapa nabi dan rasul. Maksudnya Allah suruh sembahyang dah. Kemudian kalau nak tengok cara dia betul buat dia sembahyang pula, kita kena tengok kitab buat dia lah. Sama ada kitab Taurat ataupun kitab Injil. Contoh, cara sembahyang Nabi Musa ada dalam kitab Keluaran. Cara sembahyang Nabi Sulaiman ada dalam kitab Raja-Raja. Cara sembahyang Nabi Yosua, Nabi Yosha tadi ada dalam kitab Joshua. Cara sembahyang Nabi Ayub ada dalam kitab atau disebut Safar Ayub. Cara sembahyang Nabi Isa ada dalam 3 Injil. Buka Injil Matthew ada cara sembahyang Nabi Isa. Injil Mark ada sembahyang Nabi Isa. Injil Luke ada sembahyang Nabi Isa. Kemudian sembahyang Bani Israel sendiri ada dalam kitab Keluaran dan ada dalam kitab Tawarikh depa. Jadi kesimpulannya cara dan bentuk sembahyang Bani Israel dan Nabi sebelum ni ada 5 perkara. Pertamanya bila kita tengok cara yang Allah perintahkan puak dia sembahyang dan cara Nabi dan Bani Israel sembahyang itu nombor 1 diri betul. Yang kedua ialah berlutut. Yang ketiga sujud. Yang keempat menyembah. Yang kelima berdoa dan angkat tangan. Berdoa, angkat tangan. Mana angkat tangan? Habis sembahyang memuji kebesaran Allah dan berdoa meminta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Jadi hak kita buat analisis tu boleh kata 5 perkara ni. Diri betul, berlutut, sujud, menyembah, kemudian doa. Jadi sebab itulah ada dalam Quran ayat warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, kerana orang Yahudi dulu sembahyang dia tak ada rukuk. Dia lepas diri tu dia sujud selalu. Takut bila masuk Islam pergi jadi sahabat Nabi belakang sembahyang belakang Nabi, takut duk eret lagi hak lama ni orang lain baru rukuk dia selalu dah bergerak. Jadi marilah warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu lebih kurang. Lepas tu mari Nabi Muhammad pensyariatan awal sembahyang malam dulu. Lepas Isra' Mi'raj barulah mari sembahyang 5 waktu. Lepas tu mari kau wajib solat jemaah. Lepas tu marilah solat-solat orang yang solat tarawih, kau solat gerhana, kau solat tu solat ni sampai lengkap wafatnya Nabi. Hak itulah kita dah ambil, hak itulah kita duk amal. Baik. Yang membezakannya kemungkinan ialah apa dia? Bilangnya waktu sembahyang. Mungkin hak beza. Suruh sembahyang tu suruh sembahyang. Mungkin bilangnya waktu sembahyang tak serupa. Sebab Yahudi dia ada 3 waktu ya. Dia ada subuh, dia ada zuhur, dia ada maghrib. Kita pula ada 5. Kemudian tata cara pelaksanaan dia pula mungkin berbeza. Pada dia saat ni 5 perkara saat ni. Kita rukuknya, sujudnya, antara 2 sujudnya, tamak ninahnya macam-macam. Yang pentingnya suruh sembahyang. Jadi kalau mu tinggal sembahyang, Allah kata aku tak sekali dengan mu nya. Aku tak berserta dengan mu dah lah. Aku tak bersama dengan mu. Hak jadi bersama berserta tu selama mana mu sembahyang. Yang kedua, mu masih menunaikan zakat.
Oh, zakat pun kita tak serah kita, bukan kita juga. Awal lagi Allah suruh zakat kepada Bani Israel. Yalah mengerti. Teringat bila sebut zakat ni kisah sepupu Nabi Musa. Siapa sepupu Nabi Musa? Siapa sepupu Nabi Musa? Sepupu Nabi Musa ni orang sesat. Dia antara follower tegar Nabi Musa. Nabi Musa gimana dia ikut macam. Tapi lah perangai bagus dia. Dia sesak setara mana, dia miskin setara mana. Kalau orang minta dia bui. Kalau orang minta dia sedekah. Kalau orang minta dia derma. Dia sendiri miskin. Last sekali satu hari dia pergi kat Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, mu tolong doa kepada Tuhan supaya aku jadi kaya. Buat apa lagu tu? Aku hak sesak ni pun suka wikak orang, suka tolong orang, suka derma. Kalau Tuhan buat aku jadi kaya, kau banyak boleh sedekah, kau banyak boleh derma. Last sekali makbul doa Nabi Musa, kaya sungguh. Bila kaya, siapa dia sepupu Nabi Musa tu? Qarun. Qarun tu bukan orang jauh, sepupu Nabi Musa je. Bila dia kaya, Nabi Musa pun perintahkan kepada seorang, suruh pergi minta zakat lah. Dah kaya terlajak. Last sekali korang bui ke tak zakat? Tak bui ke weh. Ni nak rakyat antara ujian atas manusia tu harta. Harta boleh tukar peribadi seseorang, harta boleh tukar sifat seseorang. Mungkin teka sesak tu dia mulia, dia suka derma, suka dekah, Tuhan bui dia jadi kaya, tak mungkin jadi gitu. Kalau kekal gitu tu alhamdulillah. Tapi nak rakyatnya, setiap ujian dan nikmat Allah bagi tu ada boleh merubah karakter seseorang. Termasuklah Qarun. Lalu Allah benarkan dia sekali dengan harta dia. Kaya sungguh Qarun. Dia antara manusia pertama hak viral harta kekayaan dia. Sebab hari-hari ke apa? Ada orang hak gagah-gagah ni tolong pikul anak koci je. Nak royaknya banyak anak koci dia. Bukan harta dia lagi, bukan gedung dia lagi, bukan khazanah dia lagi, anak koci. Duk tayang hari-hari kat orang kekayaan dia. Pas kita hari ni rumah 5 tingkat 7 tingkat pun koci besar mana? Rumah kawal lah tu 7 tingkat, koci muat lagi pun dalam poket. Kereta besar koci duduk dalam poket. Bank apa kad duduk dalam poket. Dia ni anak koci orang tolong pikul. Pas kaya kita ke kaya Qarun? Kaya Qarun. Tapi kadang-kadang sombong kita lebih pada Qarun. Sombong kita tu. Juga dalam FB, dekat tepi BMW, kereta baru saya. Dalam TikTok gini, dalam Instagram gini. Tu atas niat masing-masing lah deh. Ada orang tu dia nak mengucapkan syukur atas nikmat tu. Ada orang sahaja nak menunjuk tu kita lepas Tuhan lah dalam hati tu. Tapi nak ayat dia jadi budaya dah. Kadang-kadang aitel ya, tak ada apa. Nampak lazat dan sedap aitel ni. Aitel orang lain pun minum juga aitel tu. Begitulah budaya viral ni kan. Wa amantum bi rusuli. Dan kamu beriman dengan rasul-rasul aku, wa azzartumuhum, dan kamu senantiasa membantu dalam perjuangan dan dakwah mereka. Bapa Allah kata kena beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Kerana Bani Israel ni dia ada sifat memilih. Nabi-nabi hak mari daripada Bani Israel, dia beriman lah, dia percayalah. Tapi nabi-nabi hak mari tidak Bani Israel, contoh Nabi Muhammad hak ngelah dah tu, hak terakhir dah tu, cuma tidak Bani Israel, mari ikut Bani Ismail. Nabi hak Tuhan pilih juga, rasul hak Tuhan pilih, tapi tidak keturunan keluarga dia. Jadi dia ambil pendekatan terima apa tolak? Tolak Nabi Muhammad. Pas kesuk tolak. Sebab tidak mari dari Bani Israel. Lepas tu Nabi hak Bani Israel, ni Yahudi dia beza. Yahudi ni Nabi Bani Israel ada hak dia tolak. Contoh Nabi Isa. Orang Yahudi tak percaya kepada Nabi Isa. Kristian yang ada percaya doa agama Nabi Isa tu, siapa anggap anak Tuhan lah, Trinity lah. Orang Yahudi dia tak percaya pada Nabi Isa sebab dia anggap Nabi Isa tu anak zina. Nabi Isa tu dia anggap Nabi palsu. Maryam tu dianggap berzina di sisi orang Yahudi. Dia percaya berapa Nabi ya. Nabi Adam dia percayalah sebab induk segala keturunan. Dia percaya kepada Nabi Nuh sebab keturunan dia ada yang terselamat di atas kapal. Dia percaya pada Nabi Ibrahim.
Dia percaya pada Nabi Ishaq, dia percaya pada Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Lepas tu tak ada. Nabi Isa walaupun Bani Israel dia tak percaya, dia tak beriman. Sebab tu ada cubaan Sanhedrin dulu, Yahudi hak jahat ni nak bunuh Nabi Isa. Kisnya ke apa? Kisnya antaranya Nabi Isa tegur. Sanhedrin agung ni dia jenis kumpulan para ulama yang wujud pada zaman Rom di Palestin dulu. Jadi puak dia ni pada hari tertentu bui ceramah. Dan bila bui ceramah, orang Yahudi ni dia beza kepemilikan dan autentik kitab ni. Orang Yahudi ni kitab dia hanya siapa boleh pegang. Ulama siapa boleh baca. Ulama orang awam biasa tak boleh. Jadi kita ni lain. Kita ni hak paling tak pandai baca Quran pun boleh beli Quran, ada Quran. Kalau kita baca salah, orang lain boleh dengar. Kita baca salah, orang lain boleh rujuk. Kita baca salah, orang lain boleh betul. Pahak saat ni kalau dia baca salah, orang tak tahu. Jadi dalam keadaan orang tak tahu tu, dia ikut suka dia lah. Pra. Masa tu Nabi Isa kecil lagi. Nabi Isa ni Allah beri dua-dua. Hafalan penuh Taurat dengan Injil duk dia belaka. Jadi bila hafalan duk dia, kawan ni baca salah, kawan tu tegur ke tak? Budak kecil tegur, bukan tu. Ayat Taurat sebenar lagu ni. Biar dulu. Baca salah pula. Ayat Taurat sebenar lagu ni. 2-3 kali kena tegur. Kalau tegur orang tua tak apa. Budak tegur. Jadi kan? Bahaya dah budak ni. Lepas tu lah antara fitnah terbesar ialah dia royak kepada pemimpin Rom bahawa Nabi Isa ni dia nak dakwah, dia nak cari pengikut. Bila pengikut dia ramai, nanti dia akan memberontak kepada pemerintah Rom di Palestin. Bila kata nak berontak tu, cari selalulah. Ni kes nak gigat Nabi Isa tu. Gigat Nabi Isa tu, hai tukar rupa kawan tu akak Nabi Isa. Lepas tu berlakulah crucifixion tu, penyaliban tu. Sebenarnya kena salib tu siapa? Judas Iskariot tu kan. Jadi kes tu lah. Orang Yahudi tak beriman pada Nabi Isa. Pas mari Nabi Muhammad. Mari zaman Nabi Muhammad tu peluang terakhir tu untuk mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar. Dia pun tahu. Sebab waktu diaspora, pecahnya kerajaan dia dulu, kenapa salah satu tempat hak dia mari tu hidup di Madinah? Apa dia hidup Madinah? Sebab dia nak cari Nabi dah. Sebab dalam kitab dia, Nabi terakhir tu satu masa akan hijrah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pohon-pohon tamar. Bumi yang dimasukkan tu bumi Yasrib. Jadi sebelum Nabi beranak lagi puak dia, mari dah duduk situ. Nak tunggu satu masa Nabi ni tubik, Nabi ni hijrah situ. Kalau tidak, dia tak hidup di Madinah tu. Rela duduk situ. Duduk lama Nabi beranak. Duduk lama Nabi hijrah. Bila Nabi hijrah, Allah kata kalau mu nak bertaubat, mu nak aku redha semula, mu nak aku ampun dosamu, mu kena beriman dengan Nabi dan Rasul terakhir, mu kena jadi sahabat dia, mu kena jadi pengikut dia. Last sekali dia beriman ke dia lawan Nabi? Dia lawan Nabi. Padahal sebelum tu dia duk perang dengan Aus dengan Khazraj tu. Kalau dia nak menang dalam perang, dia buat apa? Dia tawassul dengan nama Nabi. Sebelum dia perang tu, dia bertawassul guna Nabi Muhammad, minta dengan Allah supaya menang dalam peperangan. Lepas tu buat-buat hak perang dia duk tanya, mutawassul tu nama siapa? Nama seorang Nabi. Dia tak tubik lagi, dia tak mari lagi. Nanti kalau dia tubik, dia mari, dia hijrah sini, puak-puak akulah hak paling awal duk belakang dia, tolong dia, perang belakang dia, lawan puakmu, mampu kerah sikit lagi puakmu. Last kali Nabi mari, hak dia kata tu hak jadi penolong Nabi, Aus dengan Khazraj. Sebab tu Aus dengan Khazraj duk nganyi sama buat dia. Mula puakmu lah kata kalau Nabi tu mari, mu duk belakang dia lawan kami. Lah ni nampak sebab terbalik dah. Nabi tu mari, puak kami duk belakang Nabi tu berlawan dengan puakmu. Bagaimana ni? Baca sejarah. Banyak dia nak buat khianat. Mula-mula sekali, bila Nabi hijrah tu, siapa hak ngandu pergi hijrah sekali dengan Nabi? Hak ngandu, hak pergi ke gua tu, hak bawa makan minum tu. Anak Abu Bakar, nama apa? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar tu bini siapa? Bini sepupu Nabi tu, bini Zubair bin Al-Awwam.
Zubair tu sepupu Nabi. Zubair juga anak saudara Nabi. Anak saudara Nabi belah bini dia lah. Sebab Awam tu adik-beradik Khadijah. Khadijah bini Nabi tu lah. Baik. Asma binti Abu Bakar ni gelaran dia apa ya? Gelaran dia sebab kes dia bawa makanan dengan minuman je. Dia diberi gelaran Zatun Nitokin. Zatun Nitokin, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Berapa? So ikat pinggang nak ikat makan, so ikat pinggang nak ikat minuman. Sebab berapa kena ikat? Sebab tangan nak naik bukit ni kena megang atas jalan darat. Tak apalah nak pegang gini. Bila nak naik bukit, tak boleh lah, kena ikat. Jadi dia soyok kain dia buat 2 ikat pinggang. Jadi barulah tangan boleh megang. Itu dia diberi gelar Zatun Nitokin. Kita beza gelar kita Zatun Nikotin. Kuat doa 2 buku sehari. Ada. Itu saja, itu boleh-boleh. Masa ngatuk lakon ni sandar dinding ni kita biar segar mata sikit. Okey, jadi bila dia tu pergi dengan tu, jadi anak pertama yang lahir selepas peristiwa hijrah anak dia. Anak Asma dengan anak Zubair bin Awam, iaitu Abdullah bin Zubair. Nabi lah letak nama Abdullah tu. Cuma sebelum hijrah tu, geng-geng kahin Yahudi, Tok Bomo Yahudi, dia tu buat upacara dah. Maksudnya puak dia bomo, puak dia nak santau, mana-mana anak orang Islam selepas pada hijrah tu kalau boleh hok mana beranak tu jadi tak cukup sifat. Jadi kodi ke, jadi gila ke, jadi cacat ke. Dia bomo puak dia tu, dia santau puak dia, siapa pas ni anak orang Islam beranak jadi kodi-kodi. Jadi bila lahir Abdullah hok mula-mula tu, tiba-tiba molek, tak ada gapo. Cukup sifat Nabi letak Abdullah, Nabi pun suruh letak dalam bekas supaya pergi buat pengisytiharan kegembiraan. Bukan kepada kaum orang Islam saja, pas kadang kampung Yahudi masuk juga. Masuk Yahudi tu nak oyak gembiranya kelahiran Abdullah. Masuk kampung Yahudi tu bukan gapo nak oyaknya mu duk santau macam-macam, bom macam-macam. Abdullah ni jadi tak sepuh mu nak. Tak jadi gapo, molek lahir, molek beranak, tak ada cacat, tak ada beka, tak ada gapo, nak nganyi lah, faham? Gitu. Lepas tu duduk di Madinah. Yahudi khianat. Orang yang kena halau kau Nabi ni, orang yang perangai juruh, kau perangai tak juruh. Tak juruh lah, sebab tu kena perambat. Mula-mula siapa kena perangat? Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua siapa kena perambat? Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga tak berani lah. 2 dah adik-beradik dia, 2 saudara dia Nabi halau dah. Tinggal Yahudi Bani Quraizah, lalu terjadinya perang Ahzab. Sebelum perang Ahzab, pemimpin perang Ahzab ni masuk dah curi-curi, jumpa dengan pemimpin Bani Quraizah. Kami akan serang kat luar, mu jadi gunting dalam lipatan kat dalam. Mana mu nyocoh kat dalam, mu serang kat dalam, kami serang kat luar. Hadiah dia kalau menang, aku wi tanah tu, wi kebun ni, wi gua ni, macam-macam lah. Jadi bila perang sungguh, perang Ahzab ni perang gali parit kan, perang Khandaq. Last kali tu hawak Maryam ni pakat kelik habis. Tak apalah dia orang luar, kalau ada Mekah dia boleh kelik Mekah. Orang kabilah ni kelik mana? Bani Quraizah duk mana? Duk dalam Madinah sekali dengan Nabi. Kawan ni boleh kelik tempat dia. Dia nak pergi mana? Tak boleh pergi mana. Sebab tu lepas perang Ahzab terjadinya perang Bani Quraizah. Kena perambak pula. Jadi 3-3 kena perambak. 3 perambak ni duduk mana? Duduk toko di Khaybar ni. Jadi pula Yahudi Khaybar. Satu masa ada perang pula nama perang Khaybar. Perang Khaybar tu hak baki-baki pun dia hak kena perambak dulu nak ayat. Tak habis lagi perang. Perang pula. Pas panjang sejarah. Ada hak jenis nak gelek batu giling atas Nabi dengan sahabat. Ada wanita bubuh racun di kambing, Nabi makan. Ada penyihir Yahudi Labid bin Asam, sehingga turunnya 2 surah terakhir Qul a'udzu birabbil falaq wa bin nas tu. Nabi kena sihir. Sihir dengan apa? Ambil rambut Nabi. Ambil rambut Nabi, pita di sisi dengan sebilah pintalah, sebilah simpelah. Gi turun dalam telaga, akak batu tok tindih dengan batu. Nabi jadi tak ingat, Nabi jadi pelupa, Nabi jatuh sakit. Turun malaikat Jibril, royak mu ni kena sihir, orang buat sihir gini-gini. Alat sihir tu ada dalam telaga, duduk bawah batu. Jadi sahabat turun, ambil lah
ada 11 simpulan. Jadi nak buka tu setiap ayat tu habis satu ayat buka senyipu, habis satu ayat buka senyipu. Jadi surah Al-Falaq ada berapa? Ada 5 ayat. Qul a'udzu binnas ada 11 ayat. Jadi bacalah Qul a'udzu falaq buka senyipu, min syarri ma khalaq sampai 11 ayat, habis 11 ayat saat ni. Habis simpulan tu. Segar semula Nabi. Nak ayat ni. Nak bunuh dengan cara jatuh gelek batu, racun pun orang nak bui, sihir pun bui lagi. Itu tak merendahkan martabat Nabi, cuma nak melalui perjalanan Nabi. Nak suruh bila Nabi kena tu ada hikmah, ada pengajaran. Mana kita kena sihir, buatlah supaya Jibril buat kau Nabi. Mana kalau tak ada benda tu kan, pagi pas ni kita kena sihir. Nak buat kan Nabi dulu tak ajar kena sihir, nak tiru. Nabi dulu tak ajar kena sihir, nak baca ayat apa. Jadi sebenarnya apa berlaku atas badan tubuh Nabi tu ada sebab dia. Pas bila Nabi lupa pula sana, jadi tak teringat dalam semayang. Ada pula terkait dengan hukum fiqh pula. Bila tu email tak teringat gini. Bukan saja-saja nak buat menunjukkan kelemahan dia, tapi nak menyempurnakan syariat dalam konteks ibadat. Syariat juga baru 3 baris pun tak apalah, kita baris semula pula dah. Isa dah ni. Pukul berapa dah tu kita? 8.50. Boleh dah. Boleh dah dah. Hamba berhenti dah. Nantilah kita klik semula bulan berapa? Bulan 12 ni tak boleh nak klik. Sebab anak SPM dia tengah periksa, jadi mungkin bulan 2 lah. Bulan 2 cuti panjang tu, insya-Allah lah kalau ada ruang, ada masa, sihat tubuh badan, ada jemputan kita mari pula. Takut kau orang dengar pakai bolah jemput sekali ni. Nak orang lain bank ngorik tu berhenti lalu dia pukul 9, kita 8 tak berhenti lagi. Apa dah? Okey. Hamba berhenti di sini, mudah-mudahan dapat manfaat, dapat faedah bersama daripada pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها بالشهادة في سبيلك إنك مولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.